Di zaman moden ini, beras adalah satu keperluan harian yang mudah kita dapatkan dengan hanya beberapa klik pada aplikasi penghantaran atau kunjungan ringkas ke pasaraya. Beras yang segar dan berkualiti terhidang di meja kita. Namun, pernahkah kita terfikir bagaimana nenek moyang kita mendapatkan beras mereka? Oleh itu, melalui dokumenter ini, kita akan mengimbau semula sejarah tradisi di Kampung Salimpodon Darat, di mana masyarakat Kimargang menjalani kehidupan mereka dengan cara yang lebih sederhana tetapi penuh dengan kebijaksanaan dan budaya yang kaya. Selamat datang ke dokumentari kami yang mengisahkan tentang kraft tangan unik dari Sabah, yaitu Lilibu. Dalam dokumentari ini, kita akan menyelami asal-usul dan kepentingan kraft tangan ini dalam kehidupan masyarakat Kimaragang di Kampung Salimpodon Darat. Lilibu adalah salah satu kraft tangan tradisi etnik Kimaragang di Sabah. Dalam bahasa Melayu, ia dikenali sebagai nyiruk. Namun, bagi masyarakat Kimaragang di Kampung Salimpodon Darat, kraft tangan ini lebih sering dipanggil sebagai Lilibu. Pada awalnya, mereka menghasilkan alat-alat penangkapan ikan seperti bubu kerana mereka lebih cenderung tinggal di kawasan tepi sungai. Namun, masalah banjir sering melanda kawasan tersebut menyebabkan mereka terpaksa berpindah ke kawasan tanah subur. Di kawasan baru ini, mereka mula bercocok tanam sebagai sumber makanan alternatif. Penanaman padi menjadi salah satu kegiatan utama mereka dan di sinilah Lilibu memainkan peranan penting. Lilibu digunakan dalam proses penanaman padi dari penuaian hingga pemprosesan. Meniri. Ini juga boleh digunakan untuk mengetak. Kraft tangan ini bukan sahaja memudahkan kerja harian mereka, tetapi juga menjadi simbol budaya dan identiti masyarakat Kimaragang. Lilibu atau dikenali sebagai Rilibu adalah nama khas bagi kraft tangan nyiru dalam bahasa Kimaragang di Kampung Salimpodon Darat. Ukuran Lilibu bergantung kepada keperluan dan penggunaannya, tetapi bentuknya selalu memanjang dengan kelebaran yang kecil. Setiap lilibu dihasilkan dengan teliti untuk memenuhi keperluan spesifik masyarakat setempat. Motif yang terdapat pada lilibu diwariskan secara turun-temurun oleh pembuat kraft tangannya. Motif-motif ini tidak memiliki fungsi, makna ataupun nama khusus selain untuk memenuhi nilai estetika visual pembuat kraft tangannya. Salah satu corak yang terdapat pada lilibu ialah tining kolob, yang bermaksud gabungan warna yang membentuk corak. Corak ini menambah keunikan dan keindahan pada setiap lilibu yang dihasilkan. Yang ini nanti ada dia punya corak nih macam mana? Dia punya nama. Tining kolob. Oh, inan. Nuno corak? Belakangnya tining kolob. Tining kolob. Corak dia yang ini tining kolob. Ini dia punya ada juga lias yang hitam begini kan. Nah, itulah dorong kasih kadang-kadang dorong kasih warna. Oh. Kau nih deh. Macam mana? Dorong kasih rendang punya. Ini yang bentuk hitam ini kadang-kadang dorong buat banyak warna. Dorong rendam itu warna itu. Yang warna itu dorong rendam itu lias. Setiap lilibu bukan saja berfungsi sebagai alat praktikal dalam kehidupan seharian, tetapi juga sebagai karya seni yang mencerminkan warisan budaya dan
identiti masyarakat Kimaragang. Kalau yang ada begini corak ini dorang kasih jadi perhiasan. Bukan untuk digunakan yang itu, tapi lebih kepada perhiasan. Bahan utama yang digunakan untuk menganyam lilibu adalah rotan, bambu, lias, atau bemban. Dalam bahasa Kimaragang, rotan dipanggil sogo, manakala pokok bemban dipanggil sebagai lias. Proses pembuatan lilibu bermula dengan penyediaan bahan anyaman terlebih dahulu. Anyaman lilibu dimulakan dengan satu batang lias yang telah dihiris dan dijemur. Batang ini diletakkan bersilang dengan 3 hirisan lias lagi. Proses ini diulang sehingga membentuk segi 4 sama dengan saiz yang diinginkan. Setelah anyaman asas terbentuk, ia akan diukur untuk mendapatkan saiz gulungan batang bambu atau rotan yang diperlukan bagi membentuk lilibu menjadi bujur. Gulungan bambu atau rotan ini kemudian dipasangkan kepada anyaman tersebut dan bahagian yang berlebihan akan dipotong untuk memperkemaskannya. Bahagian tepi anyaman itu kemudiannya akan diikat pada gulungan bambu atau rotan dengan teknik mengikat atau dipanggil nonggom turipos. Dalam bahasa Kimaragang, ia bermaksud jengkaman burung turipos. Penjagaan lilibu adalah sama seperti penjagaan kraftangan lain. Lilibu tidak boleh terkena air hujan atau panas matahari untuk jangka masa yang lama, kerana ketahanan lilibu akan merosot jika tidak disimpan dengan baik. Dalam etnik Kimaragang, ada pantang larang bahawa perempuan yang mengandung tidak boleh membuat kraftangan. Ini kerana dikhawatiri anak yang dilahirkan nanti kakinya bercantum atau urat tembuni melilit di leher bayi. Kalau mengandung tidak boleh membuat ini sebab satu, takut itu kaki atau tangan bercantum. Dan yang kedua, takut itu yang urat tembuni itu kan melilit di leher budak. Itu saja, satu saja syarat dia. Pantang larang ini menunjukkan betapa pentingnya adat dan kepercayaan dalam kehidupan masyarakat Kimaragang yang terus diwarisi dari generasi ke generasi. Lilibu ini berfungsi untuk meniri padi. Dalam bahasa Kimaragang, meniri bermaksud mengasingkan beras daripada padi. Terdapat berbagai saiz lilibu bergantung pada penggunaannya. Lilibu yang relatif kecil sering digunakan untuk hiasan saja, sementara lilibu yang besar pula digunakan untuk meniri padi. Meniri padi mempunyai teknik tersendiri. Teknik pertama adalah menghayunkan lilibu ke arah kanan sehingga beras mengikuti arah kanan. Kemudian, lilibu dihayunkan semula ke arah kiri dengan satu pertembungan jari telunjuk dengan bahagian lilibu. Pertembungan ini menghasilkan hentakan yang memisahkan antara beras dan padi. Beras yang sudah dipisahkan akan disambut dengan saab, yaitu disebut sebagai petulai dalam bahasa Kimaragang. Nah, kasih tulai. Nama dia kalau masuk ke sini nama dia tulai. Kasih tulai. Kalau sudah pandaikan, kalau macam kami ini pandai-pandai sudah ini terus begini dulu terus begini. Semua beras Sudah terpisah dengan padi terpisah sudah dengan padi. Saab adalah peralatan yang digunakan untuk menyambut beras yang sudah bersih dan boleh diproses untuk dimakan. Dalam etnik Kimaragang, lilibu sering digunakan bersama saab dan ianya dijadikan sebagai satu set kraftangan. Masyarakat Kimaragang di Kampung Salimpodon Darat masih lagi menggunakan lilibu dalam kegiatan seharian mereka sehinggalah sekarang. Demikianlah kisah lilibu, kraftangan yang bukan sahaja berfungsi secara praktikal tetapi juga kaya dengan nilai budaya. Oleh itu, kita hendaklah mensyukuri setiap rezeki makanan yang ada, kerana tanpa adanya lilibu ini, inovasi teknologi penghasilan beras tidak akan berlaku dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana telah menyertai kami dalam perjalanan ini.